Ini adalah Mazda CX-8 2020 dan saya akan terangkan kepada korang kenapa dia berharga RM190,000 Malaysia. So yang ada dengan kita sekarang ini adalah Signature Red Crystal Soul. So kereta ni memang boleh katakan full spec. Saya nak berterima kasih kepada Hasrat Menang Sendirian Berhad TTDI kerana meminjamkan saya kereta ini. Jadi sesiapa yang berminat untuk membeli kereta Mazda CX-8 ataupun kereta-kereta Mazda baru yang lain, saya recommend nombor di bawah dan boleh check in the description below. So check out dengan nombor ni. So jom kita start. Kereta ini adalah kereta yang sangat bulk dan besar. So saya akan pergi kepada dia punya selling point yang paling penting sekali, iaitu bahagian seat. So kita masuk pada bahagian dalam dulu, baru kita pergi pada bahagian luar. And then saya akan tunjukkan kepada korang macam mana feel untuk drive CX-8 ini. So jom kita tengok. Tapi sebelum kita masuk ke dalam, saya akan nak tunjukkan kepada korang dulu macam mana kita punya pintu belakang ni boleh jadi lain daripada yang lain. Biasanya selalu SUV yang selalu kita guna ataupun pakai akan menggunakan seat yang akan menggunakan pintu yang buka mungkin sampai ke sini saja. Sini saja. Probably like this macam tu. Tapi untuk kereta CX-8 ni, sebabkan dia betul-betul pentingkan passenger belakang, jadi dia punya pintu ni boleh pergi sampai hampir 90 darjah. Nampak tak? Dekat depan kamera ni pun kita boleh nampak sampai kita punya hujung ni kita boleh nampak dekat dalam kamera. So memang betul-betul besar. Walaupun dia adalah sebuah SUV, tapi untuk kereta yang ini kita boleh nampak dan rasa yang dia adalah seperti sebuah MPV macam kereta-kereta brand mahal yang lain. Contoh yang saya boleh kata adalah kita punya konsol pada bahagian tengah ini. Selalunya kereta-kereta yang brand yang $500,000 above saja yang akan dapat benda ini semua. Macam contoh Range Rover apa semua. Tapi untuk yang ini, korang boleh sit dekat belakang ini dan korang boleh rasa yang korang punya konsol pada bahagian ini sangat-sangat eksklusif. Dan ini hanya ada pada high spec saja. Kalau kata untuk yang lower spec, dia akan hanya dapat armrest saja macam ni. Dipanggil Captain Seat. Macam tu. Captain Hook. Ini kita boleh rasa dia punya size memang sungguh besar. Kita punya seat duduk pada posisi ini dan bahagian belakang tak perlu nak adjust untuk dapat kita punya keselesaan pada bahagian belakang. So kalau kita nampak kat sini, sebelum kita pergi belakang, kita duduk sini dulu. Dan saya akan tunjukkan kepada korang, kita punya leg room dan juga headroom memang betul-betul luas. So itu adalah betul-betul selling point dia. Sebab kalau kata besar luas, maknanya dalam memang confirm luas. So itu apa yang kita dapat bila kita membeli kereta ini. Jadi kita boleh rasa kat atas tu leg room ini. And kita punya armrest dan konsol tengah pada bahagian sini ada satu ruang yang sangat besar. Saya celup tangan saya sampai ke bawah, babe. Memang besar gila. Lepas tu kita punya USB kat sini ada dua. Dan kita boleh letak kita punya wire keluar macam tu. Dan yang special lagi yang ada pada kereta ini adalah seat punya heater. Ya, kita ada button dekat sini dan kita boleh buka kita punya heat. Tapi dia tak ada sejuk punya. Jadi kalau kata aircon sejuk sangat, kita boleh panaskan kita punya seat belakang. Dan kita ada kawalan aircon kita pada bahagian depan ini memang macam kereta setengah juta ke atas punya. Lepas tu kita boleh kawal auto aircon semua, on aircon, off aircon pada bahagian sini. So memang complete apa yang ada pada bahagian tengah ini. Dan yang special sekali adalah dia punya row belakang. Boleh tengok kat sini, saya tunjuk kat korang macam mana row belakang ini masuk. Kita just pergi saja pada bahagian belakang, masuk pun tak sesusah mana. Masuk dan duduk, dan boleh tengok kat sini saya punya vlog ni saya akan menunjukkan yang kita punya kaki memang besar gila. Ini saya nak bagi tahu korang adalah seat yang paling belakang sekali, iaitu seat yang brand lain akan ada masalah untuk dapatkan legroom pada bahagian tier ketiga. Biasanya kereta yang betul-betul besar macam Hyundai Starex ataupun Kia Grand Carnival saja yang boleh kereta masalah-masalah ni. Nak tengok Hyundai Starex, saya letak link kat atas. So boleh klik link kat atas untuk tengok. Untuk bahagian belakang ni saya boleh kata sangat luas dan dia ada dia punya cup untuk letak kita punya botol ke apa. Tapi satu saja masalah dia, walaupun legroom dia tinggi, saya punya kepala walaupun 180cm ada sedikit tersangkut. Itu saja masalah dia. Yang lain semuanya okey. So itu adalah kebaikan untuk pada seat belakang. Walaupun saya ketinggian 180, ada lagi rendah daripada saya. So siapa yang rendah sikit daripada saya, memang tiada masalah untuk duduk pada row yang ketiga. Ni saya memang row ketiga, memang besar. Tadi saya dah cerita pasal kebaikan pintu yang boleh pergi sampai hampir 90 darjah, betul? Okey, kita pergi kat next point pula yang dia ada features
features yang memang eksklusif, iaitu kita punya tempat untuk tarik kita punya sunshade. Sunshade ni bukanlah nak kata macam wah besar gila benda ni, tapi dia provide pada kita sunshade. So itu pun dah cukup bagus. Nampak yang dia nak tunjuk kat kita gesture yang baik. Mazda memang nak tunjuk gesture yang baik pada kita dengan bagi sunshade. Walaupun dia simple, still sangat membantu. Tada! Kita keluar balik dan kita pergi pada bahagian belakang kereta ini. Kita boleh nampak kereta pada bahagian belakang ni memang betul-betul luas. Saya suka design pada belakang ini kerana walaupun kita nampak keseluruhan design ni macam Mazda, yang semua kereta Mazda yang lain, tapi special pada bahagian belakang ni adalah crashing dia yang buatkan dia tak nampak macam Mazda yang lain. Tapi stop dulu, kita pergi pada bahagian bonnet dulu, baru kita sembang pada bahagian design luar. So untuk kita punya design pada bahagian belakang ni, features dia adalah kita hanya perlu klik saja pada bahagian bawah ni. Kita raba-raba sikit. Lepas tu bila kita rasa macam ada getah sikit kat ni, kau klik saja, dia akan buka sendiri. So itu adalah features yang sangat baik. Just buka saja dan dia ada kita punya tutup kat sini. Okay, ada button close boot pada bahagian sini. Lepas tu kita boleh nampak kita punya ruang pada sini. Dia sedikit kecil daripada kereta-kereta yang lain, tapi itu bukanlah niche dia. Niche dia adalah untuk memiliki kita punya size kabin yang luas. Jadi kalau kata tempat kereta ini, kalau kata kita nak letak juga barang yang banyak, tak ada masalah. Kepada pengguna kereta ini, kita just turunkan saja kita punya seat. Okay, ada button kat sini, just tolak saja. Memang senang, dia buat kita senang. Kita ada satu button dan kita tarik saja. Satu tangan, satu pegang mic, satu tangan pergi turun. Okey tak okey? Yang ada pada bahagian sini adalah kita punya boot rahsia. Kalau kita nak letak dokumen-dokumen yang penting ataupun laptop-laptop nipis, boleh letak kat dalam ni. Dan dia ada dua layer. Satu layer kita buka dan ada satu lagi untuk kita punya, orang kata spare tire. Okey, spare tire color kuning dekat dalam ni. So ini yang dia kalah dengan Myvi lah. Myvi dia pakai sport rim sekali. So ini kalah. Next features pelik dan features menarik yang ada pada CX-8 ini adalah kita punya power window button. Okey, ini memang rupanya sama saja macam power window button yang lain. Tapi yang specialnya adalah, biasanya kalau kata untuk kereta-kereta kita yang selalu kita pakai, kita ada kita punya yang turun terus tu, one click pada bahagian driver saja, betul tak? Naik terus pada bahagian driver saja. Tapi yang ini keempat-empat cermin pun akan turun dengan satu klik yang ke bawah tu. Kita ada tekan sikit, turun sikit, tekan sikit, turun sikit. Tapi kalau tekan sampai habis, dia akan turun sampai habis. So itu adalah features yang menarik dan memang betul-betul memudahkan. Dan saya betul-betul harap semua brand lain pun buat benda yang sama pada masa akan datang. Bukan itu saja, dia even ada anti-pinch. Itu yang saya sebenarnya cakap, ada anti-pinch. Apa benda tu? Benda tu senang saja. Kalau kata kita punya tangan, anak-anak kita lah contohnya, yang nakal anak kita selalu dengan bini sendiri lah. So kalau kata tangan tiba-tiba keluar waktu bapak tengah bawa kereta, tiba-tiba dia tarik, dia tak sedar tangan kat luar kan. Jangan risau, kita ada anti-pinch, maksudnya dia akan lekat saja, dia takkan putuskan tangan anak kita, okay? So itu adalah safety features yang perlu untuk kereta ini. Lepas tu dia even ada lock power window. Lepas tu kita ada side mirror punya flick pada bahagian sini, kita boleh flick. Lepas tu kita boleh kawal kita punya side mirror punya adjustment pakai toggle. Ini adalah features yang terbaik lah, sebab lagi better toggle daripada menggunakan button macam tu. So joystick lagi bagus. Selain daripada kita klik saja button dekat belakang untuk buka kita punya bonnet, so dia ada power boot button pada bahagian sini. Kita just klik saja dan kita akan dapat buka kita punya power boot. Lepas tu kita ada traction control off kalau kata tiba-tiba nak drift ke apa. Gurau. Lepas tu kita ada 360 degree panoramic view. Kita ada button kat sini dan kita just klik saja, kita akan nampak kita punya panoramic view punya button lah. Kalau kata kita nak tengok pada bahagian sini, kita akan nampak pada bahagian sini. And kita ada kita punya lane assist. Lane assist ni membantu kita daripada kita terlelap. Kalau kata kita punya lane assist ni, kalau kita off, kita tak dapatlah function dia. Tapi apa function lane assist kat sini? Mazda CX-8 ni membantu kita daripada kita terkeluar daripada lane kita sendiri. So dia akan detect, dan bila kita terkeluar saja lane tanpa kita memberikan signal, dia akan bunyi ting 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 ataupun dia akan bagi line pada bahagian situ. So itu sangat membantu. So kalau nak off, dia ada button pada bahagian sini. And I stop ni, kalau kata untuk semua orang faham kan, selalu yang famous yang Myvi tu kan. Kalau Myvi break tiba-tiba mati enjin kan, ramai yang komplain kan. Sebenarnya banyak brand-brand besar dan mahal dah gunakan pun features tu, termasuklah dengan Mazda yang besar ini. So
Itu adalah features yang terbaik. Dan kita ada front parking sensor. Front parking sensor ni membantu kita untuk parking depan. Tapi kalau kata kita punya parking ni tiba-tiba berbunyi pada bahagian depan tu, bising kalau korang rasa macam rimas lah, okay, jangan risau, ada button off. Okay, just click off saja landing. Lepas tu bila nak parking, just on saja balik. Okay, seal plate yang ada kita punya ambient light pada bahagian sini, biasalah kita tengok macam brand-brand lain. Tapi yang best kat sini, seal plate dia yang ada, dia even ada tulis kat sini CX-8. Andai kata korang beli kereta ni terlupa kereta apa, buka je pintu nampak CX-8, dan dia ada lampu pada bahagian tepi ni sekali. Lepas tu yang best sekali adalah kita punya pedal. Okay, pedal minyak kita tu jenis memanjang macam tu. So apabila dia design yang macam ni, jadi dia lagi bagus daripada yang hanging. Which is kalau kata kita pakai untuk jarak jauh, walaupun dia ada features lain, tapi kita boleh still rest kita punya kaki untuk satu jarak yang jauh. Kalau kita nampak pada bahagian sini, ini adalah kawalan untuk kita punya seat secara elektronik. So tak payah nak tarik, tolak, tekan apa semua, dah tak payah. Memang dah banyak kereta yang ada features ni, tapi yang tak ada adalah kita punya bahagian sini. Okay, ini dah biasa ada, kita tolak depan, kita boleh adjust kita punya bag. Lepas tu kita boleh adjust kita punya bontot punya support tu. Tapi yang ini dia kawal kita punya bag untuk bahagian sini. Jadinya kalau kita ada ni, kita boleh tolak ke depan ataupun ke belakang, buatkan kita punya bag bawah lebih rasa macam terkeluar macam tu. Tak ada yang tu, ini saja yang ada. Okay, and then yang ini pula yang special ni adalah kita punya location. Okay, ini adalah memory seats. Kalau kata contoh orang pertama bawa kereta, lepas tu ada dua orang pula bawa kereta dalam kereta ni kan, maksudnya mungkin laki bini bawa kereta, so dia ada dia punya preference untuk dia punya seat sendiri. Jadi kita boleh pilih satu dengan dua. Tapi kebiasaannya kalau kata kereta-kereta brand lain dia duduk pada panel pintu, tapi yang ni dia duduk pada bahagian sini. So sama ada korang boleh terlupa ataupun tak biasa. So antara dua tu. Tapi dia still ada memory seat pada bahagian sini. So sesiapa yang dah tengok kereta ni, jangan lupa yang kita ada memory seat. Jadi kalau ada 2-3 orang bawa kereta, kita boleh set kita punya seat punya position. Bagus kan? Steering ni dia biasa datang dengan kita punya design. Dia ada logo Mazda kat situ. Yang kat kereta ni CX-8, kereta ini mempunyai kita punya kawalan untuk kita punya cruise control. Kereta ni ada cruise control, so memang senang, boleh jalan jauh. Lagi posisi pun besar. Lepas tu kita boleh kawal kita punya infotainment pada bahagian sini untuk pemandu. Okay, lepas tu kita punya bahagian ini, stick kita, indicator stick kita memang unconventional. Sebab kita punya stick ni design dia berbeza daripada kereta-kereta yang lain. Which is kalau kata kita punya part kat sini akan menutupi kita punya stick punya shift pada bahagian sini, stick punya indicator. Tapi design untuk Mazda punya indikator dia terkeluar macam ni. Jadi membuatkan dia lebih visible daripada kereta-kereta yang lain. Jadi bila dia visible, lebih mudah untuk kita bawa kereta ini. Biasanya kereta-kereta punya owner ni akan ada macam banyak kereta. Macam kata ada BM, maksudnya Continental car ataupun Japanese car. So kadang-kadang dia boleh tertukar antara lampu dengan wiper. Korang pun macam ada masalah yang sama betul. Tengah buat kereta tiba-tiba nak buka lampu, terbuka wiper. Macam tu. So dia tersembul ke atas, membuatkan korang takkan terlupa. Unless korang tak pandang lah. Tapi dia still ada effort untuk buatkan dia lebih visible daripada kereta-kereta yang lain. So itu memang betul bagus. And kita ada anti-glare pada kita punya glass cluster. Glass cluster ni memang bagus sebab ada anti-glaring. Jadinya kalau kata tengah-tengah siang tu tak adalah tiba-tiba macam silau nak cari, kita speed berapa ni? Tahu-tahu 200. Jangan risau, dia ada anti-glare. So tak ada alasan lah. Gauge cluster kat sini ada analog dan digital pada bahagian kanan. So kita punya digital pada bahagian kanan ni akan bagi tahu kita apa yang kita buat pada dalam kereta ni secara lebih menyeluruh. Dia boleh tengok sama ada kita punya lane assist macam tu, dia akan keluar kat sini apa semua nanti. Okay, dia ada head up display untuk kereta ni. So big plus, I like that. Di konsol tengah kereta ini, dia ada konsol yang sangat bulky dan besar, membuatkan dia nampak eksklusif. Dan apa yang ada pada bahagian sini adalah kita punya monitor yang keluar secara independently. So nampak design dia menarik dan dia ada macam-macam features. Itu memang standard. Push start kereta ni pada bahagian kiri. Lepas tu kawalan aircon standard lah pada bahagian sini. Dan dia even ada heater untuk bahagian depan. Macam apa yang ada pada bahagian belakang, heater punya seat, yang kat seat tu ada pada bahagian depan. Walaupun rasa macam pelik sikit kenapa dia tak letak yang untuk cooling, untuk sejuk. Dia ada hanya untuk heat saja. Tapi tak apa, dia still bagi dengan kita. Dan kita memiliki kita punya shift lock yang sangat besar. Kebiasaannya shift lock yang ada pada kereta-kereta lain kecil saja ataupun macam susah nak perasan, tapi ni betul-betul besar. Tak nampak kita tak tahulah.
Lepas tu dia ada P, R, N. Lepas tu dia ada D. And then kita tolak saja ke kanan, kita boleh kawal secara manual. And kita ada sports mode. Sports mode yang ada pada kereta ni hanya ada satu saja. Dia ada eco. Lepas tu kita tolak ke atas dan kita akan ada sport mode yang kita boleh nampak pada indikator gas cluster. And kita ada parking brake secara button, parking button. Okay, bukan tarik macam tu dah. Dan kita boleh kawal kita punya monitor menggunakan sini. So first, kereta ni memang ada touchscreen. Monitor dia ada touchscreen. Tapi apabila kita memandu dalam satu jangka masa yang lebih laju sikit, dia akan terus tak boleh nak touchscreen. Supaya memberikan kita safety features. Jadinya tak adalah kita macam nak touchscreen saja. Kita boleh kawal dengan button sini. Jadinya dia lebih selamat daripada kena touchscreen macam tu. Kita ada USB punya port pada bahagian sini, ada 2. Dan kalau kita nak charge kita punya phone, kita punya kabel tu boleh terkeluar dan kita ada kita punya slot pada bahagian sini. Just tutup dan kita dapat juga slot ni. Tak ada masalah dan dia still nampak kemas untuk kita charge phone kita masa kita memandu. Dan bila kita nak cerita pasal material, kereta ini mempunyai material yang boleh kata okey. Dia mempunyai nampak leather untuk kita punya seat. So keseluruhan ni adalah nampak leather dan dia ada soft plastik pada bahagian kita punya installation panel. Lepas tu kita ada sedikit kayu punya efek pada bahagian sini. Dan ada kita punya bahagian sini, kita ada chrome sikit macam tu. So now jom kita cakap pasal design kereta ni. Secara overall, Mazda ini adalah kereta yang sangat cantik. Walaupun kereta ini semuanya sama. Daripada kereta dia yang hatchback kepada kereta dia yang paling besar sekali, dia punya profile untuk design memang sama, sebiji je. Kita boleh nampak pada bahagian depan memang dia betul-betul sama. Waktu dia memang tirus. And kereta ini design dia cantik sebab dia tirus. Maknanya tirus pada lampu. Pada bahagian belakang ni lampu pun dia tirus. Boleh kata keseluruhan dia memang ambil kira untuk bahagian design. Sebab apa? Sebab dia lebih mudah kerana dia punya design pada semua bahagian, pada semua model pun sama saja. So dia just tweak sikit-sikit je. Untuk kereta ni saya perasan dia punya spotlight pada bahagian bawah ini adalah spotlight yang paling kecil sekali yang ada pada kereta ini. Sebab sebab biasa kereta-kereta lain punya fog lamp kan besar. Ini macam kecil gila. Memang comel. Lepas tu saya sukakan dia punya sport rim dia. Sport rim dia memang besar, babe. Lepas tu untuk full spec, dia dapat sekali dengan spoke chrome. Dia ada 10 spoke. Bukan macam tu lah, 10 spoke. Lepas tu dia ada 19 inci punya sport rim. Memang besar. Okay, kita punya disc depan belakang. Lepas tu pada bahagian belakang pula, macam saya cakap tadi masa awal-awal tadi tu, crashing pada bahagian belakang tu yang membezakan dia dengan model-model kereta yang lain. So overall dia memang betul-betul big and bulky, membuatkan kereta ni sebab tu dia selesa pada bahagian dalam. Sebab keluasan pada bahagian luar dia pun memang betul-betul bulky. Sesiapa yang minat kereta-kereta yang besar akan boleh pilih kereta ni dengan bajet dia. Jadi dah sampai masa untuk saya test drive kereta ni. Apa rasa dia untuk memandu kereta ini? Jom biar saya experience kereta ni. So ini adalah feel masa kita memandu kereta ni. So kita boleh cakap yang kereta ni memang dia punya steering betul-betul responsif. Dan dia adalah sebuah electronic power steering. After a few kilometers per hour, dia akan straightaway terus hilang lah dia punya power steering. Jadi dia akan jadi lebih stiff. So itu adalah benda yang bagus untuk kita ada untuk kereta yang zaman sekarang ini. Dari segi dia punya visibility, saya boleh kata cukup okey. Sebab satu, dia adalah sebuah SUV, jadinya dia perlu ketinggian. Jadi kereta ni memang tinggi. Dan bila saya membawa kereta ini, saya boleh nampak clear sampai ke atas. Sebab ada certain SUV kan, yang saya pernah tengok SUV sebelum ni pun kan depan dapat nampak luas tapi atas kadang-kadang sangkut sikit. Ini pun sangkut sikit saja, dia tak ada macam sangkut sangat lah. So dari segi itu memang cukup bagus. Itulah zaman-zaman sekarang punya kita memang macam tu walaupun kita besar, senang je nak bawa. Tak adalah rasa macam dulunya kita kan, kalau besar bila bawa memang sebesar betul. Tapi kalau kereta yang ni tak ada rasa apa pun. Tak ada sikit je sebab ni kau semua orang, babe. Dia tak ada rasa macam betul-betul stiff ataupun betul-betul lembut. Mencukupi. Saya suka dia punya installation panel ni sebab installation panel dia tinggi. Installation panel kat bahagian sini tinggi. Plus yang saya cakap tadi tu dia ada apa orang panggil head-up display. Head-up display selalu ada pada kereta-kereta mahal je, babe. Susah lah nak jumpa kereta murah yang ada head-up display. Tapi ini kereta mahal, gila tak ada. Mesti ada head-up display nya. Saya tak boleh nak masuk dalam video kita kali ni berkenaan sound je lah. Sebab saya tak pernah pun buat. Sebab apa? Sebab kalau saya masuk sound, tiba-tiba keluar lagu Michael Jackson tak ke Michael Jackson Su saja, nanti kan saya punya video tak boleh nak monetize. So kereta ni sound dia cukup. Dia even ada treble punya sound pada bahagian ini. Satu lagi yang kita boleh perasan masa kita memandu, feel dia lain sikit pada kereta-kereta lain sebab
selalunya kalau kata tak kira lah material apa pun, tapi dia akan ada beberapa color lah, macam color matching. Tapi kereta ini keseluruhannya walaupun bukan semua hitam, tapi dia memang betul-betul gelap. Sebab apa? Sebab daripada A-pillar sampai ke ceiling, sampai ke belakang pun, dia punya ceiling semua kala hitam. Jadi membuatkan kereta ni rasa macam feel dia dark sikit. Satu lagi dia punya pedal tu, sebabkan pedal dia kan bukan pedal yang hanging macam tu. So saya nak bawa low speed ke high speed ke, saya just kaki saya just dia tekan kawal macam tu. Sedap. So itu sajalah. Jadi jom kita pergi kepada overall scoring untuk kita punya segmen kali ini. Jom kita tengok. First kita akan pergi kepada exterior dan juga interior. Saya boleh katakan exterior luar dan dalam memang saya suka dari segi design dan styling lah. Namun untuk bahagian exterior ni, satu saya nampak macam abang kata macam lazy business lah. Sebab yelah, semua range pun daripada depan sampai ke belakang mesti nak guna sama saja, design yang sama. So design tu sendiri cantik, saya suka. Cuma satu bakal dia rendah sebab tak ada kreativiti lah. Itu satu je lah. Dari segi comfort, saya akan letak kereta ni pada 8/10. Comfort dia memang sangat bagus sebab satu, safety features dia memang banyak gila. Macam-macam safety features yang ada pada kereta ni. Even benda yang tak ada pada kereta lain pun dia ada. Dari segi pricing, dia berharga RM190,000. So saya akan letakkan pada 6/10. Kerana untuk harga itu dia mencukupi dengan apa yang dia ada. Dia tak ada wow factor, tapi dia juga tiada benda-benda yang masalah untuk harga itu. Dari segi, kita lari sikit topik. Kereta ini memiliki 192 horsepower dan dia mempunyai torque sebanyak 250 plus macam tu, Newton meter of torque. So dia sangat tinggi. Sebab apa? Sebab kereta ni lupa, Mazda dia adalah Skyactiv. Apa itu Skyactiv? Skyactiv adalah features gabungan 4 benda untuk satu kereta itu, iaitu satu enjin, lepas tu dia punya gearbox, lepas tu dia punya chassis sendiri, and dia punya body. 4 tu. Dari segi warranty, warranty dia best sikit daripada kereta yang lain sebab dia ada free service. Selalu dia kata free service, rupanya level charge free. Barang kena bayar. Ni tak bayar. Memang betul-betul tak payah keluar duit selama 5 tahun. Okey, 5 tahun ataupun 100,000 km. Untuk sekarang masa saya tengah rakam ni, jangan 5 tahun lagi tiba-tiba nak claim ni pula. Okey, untuk yang sekarang punya ni, dia naikkan lagi dia punya warranty sebanyak 6 tahun dengan 120 km, 120,000 km. Jadi kita sambung balik pricing. Kita dah exterior, dah comfort, dah. Dari segi handling, sebabkan chassis yang saya cakap tadi ada chassis yang lembut, saya akan letakkan pada 6/10 untuk dia punya handling. Kita dah masuk sport mode, kita daripada 20 km, 35, 40, 50, 60, 70. Kita try corner. So memang best. Kereta ni mencukupi. Tadi saya 60 km per hour dan saya tak rasa macam selaju tu pun. So ya, sebab kita tinggi kan. So acceleration saya akan letakkan pada 7/10 untuk dia punya speed. Overall saya akan letakkan pada 6/10. Sesiapa yang sesuai untuk memiliki kereta ini adalah dia memang design toward business dan juga family. Jadinya untuk family yang macam ramai, nakkan keselesaan sampai ke belakang sekali, memang betul-betul sesuai. Sebab korang dah tengok betapa besarnya pada bahagian belakang ni. Jadi ia memang sesuai untuk family dan juga businessman yang perlukan keselesaan untuk para klien dan juga bosses. Jadi kalau kata kita boleh tengok pada seat yang tier kedua tu, dia memiliki seat yang luas dan juga ada benda-benda lain yang dia boleh tekan, membuatkan dia nampak lebih eksklusif dan juga besar lah. Lagipun material yang digunakan pun apa, leather. Jadi dia towards that kind of niche lah. Okay, yang tak sesuai siapa? Yang tak sesuai adalah untuk macam singles lah. Sebab apa? Sebab kalau singles nak juga pakai SUV, tak perlu kot rasanya sebesar-besar ni. Mungkin yang low sikit daripada kereta yang ini macam tu. So kereta yang kecil sikit lah daripada CX lah, macam CX-5 macam tu. So itu lebih baik untuk orang-orang yang single. Jadi ini sahaja saya punya review pada kali ini. So sesiapa yang berminat dengan video ni boleh klik like sekarang dan please tekan subscribe
dan juga tekan bell sekali. Sebab apa? Sebab kalau tak tekan subscribe kan terlepas pula video-video yang lain. Okey, korang komen kat bawah nak kereta ni, kereta ni, kereta tu, kereta ni kan saya dah buat kan, korang terlepas pula nak tengok. Rugi korang kejap lagi. Okey, so klik like, klik bell, klik subscribe semua sekali. Kita jumpa lagi lepas ni. Bye.